Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kursus Awareness to ISO 9001-2015. Jadi kita mulakan program kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Pertama sekali, saya mewakili pihak INKA ingin mengucapkan selamat datang kepada semua peserta yang telah meluangkan masa untuk mengikuti program ISO yang telah masuk ke siri yang keempat pada hari ini. Seperti mana yang Tuan Puan sedia maklum, siri sebelum ini telah disampaikan oleh Profesor Madya, Dr. Nik Rosidi Abdullah. Walau bagaimanapun, bagi siri yang keempat, beliau tidak dapat memberikan perkongsian kerana terlibat dengan masyarakat lain di luar. Jadi pada pagi ini sebenarnya pihak INKA amat berusaha hati kerana penceramah yang kami undang adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang kualiti dan merupakan Ketua Sistem Audit Korporat bagi ISO untuk UiTM. Iaitu Puan Hairani Wahab, pensyarah kanan daripada Fakulti Pengurusan Maklumat. Jadi untuk maklumat semua, pada akhir kursus nanti saya akan memberikan pautan untuk kehadiran. Jadi minta tuan-puan masukkan nombor staf ke dalam Google Form yang saya sediakan. Dan pihak kami juga ada menyediakan pautan untuk survey monkey dan diharapkan tuan-puan yang menyertai kursus ini dapat mengisi maklum balas sesi latihan supaya pihak kami akan menambah baik program kami dari masa ke semasa. Jadi insyaAllah kita akan bermula sebentar lagi. Saya mohon agar semua peserta kekal berada di dalam sesi kita pada hari ini dan kita akan berakhir sekitar jam 12 atau 12 suku supaya kita dapat sama-sama berbincang. Sekiranya ada soalan boleh terus diajukan kepada penceramah kita pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Puan Hairani Wahab untuk meneruskan sesi perkongsian kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Puan Nur Azma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuan dan puan boleh dengar suara saya? Boleh dengar. Okey, Alhamdulillah. Saya minta maaf sebab pada hari ini saya work from home. Jadi saya gunakan desktop, so tak ada kamera lah kita pada pagi ni. Okey, tapi insyaAllah kita masih lagi boleh berkomunikasi insyaAllah. Okey. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir pada pagi ini untuk mendengar dan juga melihat presentation yang telah disediakan oleh Dr. Nik. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang memang telah mengikuti siri ini, saya rasa slide yang ada tu adalah slide yang sama. Pada hari ini saya akan meneruskan presentation bagi kursus awareness kepada ISO 9001-2015. Okey, yang akan mencakupi area 9 dan juga area 10 insyaAllah. Ya. Baik, okey. So sebelum kita pergi ke area 9 ataupun klosa 9 dan juga klosa 10. Okay, saya rasa saya perlu untuk review sedikit klosa-klosa yang telah kita go through. Okay, right. Ini adalah struktur bagi ISO 9001-2015. Kita ada 9 klosa dalam standard ini. Okey, klosa yang pertama, klosa scope. Klosa yang kedua, normative references. Dan klosa yang ketiga, terms and definition adalah klosa-klosa yang menerangkan kepada kita berkaitan dengan standard ISO 9001 dan 9001-2015. Okey, bermula daripada klosa 4, context of organization. Ini adalah merupakan klosa yang menerangkan tentang keperluan yang perlu kita ikuti. Okay. Bermula dengan klosa 4, okay, context of organization menerangkan berkaitan dengan kefahaman kita kepada siapakah organisasi tersebut. Itu dia. Context of organization ni menerangkan tentang siapakah organisasi tersebut. Jadi kita, kalau kita UiTM, so di sinilah kita menerangkan siapakah kita. Okey, siapakah kita dan juga apakah kita punya scope of business. Okey, scope of business ataupun scope of kita punya
quality management system. Okey. Ini saya tak payah explain lagi lah ya. Yang ni saya rasa Dr. Nick telah menjelaskannya dengan baik. Tetapi sekiranya ada later persoalan berkaitan, insyaAllah saya cuba bantu. Okey. So context of organisation adalah klausa yang keempat. And then klausa yang kelima. Mau jadikan sebagai slideshow. Oh, okey. You nak tengok the whole slide kan? Nampakkan slideshow. Okey, boleh. Okay. So nanti kita akan beralih ke slide yang jauh sikit ya. Okay. Alright. Okay. Right. So konteks yang klausa yang kelima adalah berkaitan dengan leadership. Okay. So di sini klausa ISO menerangkan tentang peranan kepimpinan. So di sini kita akan nampak bahawa dia akan ada senarai yang berkaitan dengan apakah komitmen yang perlu ditunjukkan oleh kepimpinan. Okay, dan di sini juga kita akan lihat quality policies dan juga di sini dia menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan klausa-klausa yang berkait dengan peranan organisasi, tanggungjawab dan juga kuasa. Okay, so this is where the leadership is all about. Kemudian klausa 6. Okay, klausa 6 berkaitan dengan perancangan bagi quality management system. So di sini dia highlight berkaitan dengan pengurusan risiko. 6.1 bercakap tentang pengurusan risiko. Bagaimana kita mengenal pasti risiko-risiko yang berkaitan dengan organisasi dan juga bagaimana kita perlu menguruskan risiko tersebut. Okay. Selain daripada risiko, dia juga menekankan berkenaan dengan peluang-peluang yang ada bagi organisasi tersebut. Next ialah dia bercakap tentang, dalam planning juga dia bercakap tentang quality objective. Quality objective ni lah yang sangat penting dalam sesuatu organisasi. Kita ada target yang nak kita capai. Dan di sini bagi ISO 9001-2015, dia juga memohon untuk kita menyatakan bagaimanakah perancangan kita untuk mencapai objektif-objektif ataupun quality objektif ini. Jadi di sini perancangan strategik memainkan peranan yang penting. So dalam 6.2 ni kita kena nyatakan juga bagaimanakah kita akan ataupun strategi kita untuk mencapai quality objektif. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti sekarang bagi UiTM kita sedang ataupun sudah pun mempunyai perancangan ataupun perancangan strategi yang terkini iaitu 2020 dan sehingga 2025. Maka setiap PTJ di UiTM seharusnya membuat sedikit alignment. Okey, membuat sedikit alignment berkaitan dengan kita punya quality objektif kita. Okay, so setiap PTJ sekarang ni actually sepatutnya sudah mula melihat semula quality objektif yang kita ada di jabatan kita supaya ia selari dengan perancangan strategi UiTM 2020-2025. Kita sebaiknya mula untuk mengubah objektif quality kita selari dengan perancangan strategi ini. Okay. And then dalam klausa 6 juga dia bercakap tentang sekiranya kita ingin membuat sebarang perubahan, kita kena rancang perubahan tersebut. Okay. So dalam kes kita sekarang ni kita dah boleh buat planning of changes because of adanya perubahan kepada perancangan strategi UiTM yang 2020 ke 2025. So kita di sini kita dah boleh actually table out kita ni planning bagaimana kita boleh selari dan seiring dengan perubahan-perubahan ini. Okay, that is area 6. Klausa 6. Dari sini adalah klausa. Okay. Klausa 6. Okay, klausa 7 talks about support. Kita punya sokongan. Okay, apakah dia perkara-perkara yang jatuh dalam sokongan. Yang pertama ialah resources. Okay, semua aset-aset kita, okay, semua staff
infrastructure dan sebagainya jatuh di bawah resources. And then 7.2 bercakap tentang competence. Yang ini adalah bercakap tentang latihan, kemahiran yang perlu ada bagi semua staff-staff kita. Okay, 7.3 bercakap tentang awareness. So dalam 2015 ni dia stress sangat kepada kita untuk sentiasa ada perancangan untuk memberikan maklumat dan kesedaran berkaitan dengan sistem pengurusan quality, dan itu adalah aktiviti yang berterusan. Kita tak ada buat awareness hanya pada permulaan sahaja. Awareness ini adalah satu program yang perlu diteruskan dan perlu ada kempen daripada semasa ke semasa. Okey, dalam KLOSA 2015 ni dia tekankan berkenaan dengan awareness ni. Okey. Dan 74 bercakap tentang komunikasi. Okey, sangat mementingkan komunikasi di dalam organisasi tersebut. Okay, so dia ada banyak lagi lah item yang lebih kecil di bawah komunikasi. And then 7.5. 7.5 ni merupakan satu elemen yang penting kat sini, iaitu documented information. Okey. KLOSA ini menerangkan kepada kita bahawa KLOSA documented information ni adalah sama seperti kalau kita tengok standard yang lama, standard 2000 ataupun 1994. Documented information dah bercakap tentang kawalan dokumen. Ini bercakap tentang kawalan dokumen. Hanya this time around dalam 2015, dia dah tak stress lah sangat kepada perlunya kepada hard copy documentation. Hard copy documentation sebab bukan seiring dengan teknologi, peralatan, cara dan sebagainya, maka dia telah membuka ataupun meluaskan lagi dia punya skop berkaitan dengan documentation ini, merangkumi kepada apa-apa juga bentuk documentation. Contohnya sekarang kita ada teknologi, kita ada WhatsApp lah, kita ada social media dan sebagainya. Okay, itu juga boleh digunakan sebagai sumber kepada documentation. So di bawah documented information ni, dia dah cover sekali kawalan dokumen dan juga kawalan rekod. Dulu kita memang ada prosedur yang khas. Okay, dia panggil prosedur wajib yang perlu ada untuk menunjukkan berlakunya kawalan dokumen dan juga kawalan rekod. So sekarang ni semua itu dikategorikan di bawah terminologi yang baru yang dinamakan sebagai documented information. Okey, so di bawah ni memang ada lagi lah klausa-klausa kecil yang bercakap tentang bagaimana kita nak kawal dokumen tersebut dan sebagainya. Okay, so that is documented information. Next is klausa yang besar, yang paling besar dalam kita punya struktur standard ini, iaitu operasi. Yang ini semua berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan proses-proses operasi bagi sistem pengurusan kualiti tersebut. Okey, jadi klausa 8 merangkumi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 klausa yang kecil yang berkait dengan operasi. Yang ni dia pergi detail sedikit. Okay, dan I think Dr. Nick dah explain dah in detail apa dia perkara-perkara yang perlu diambil atau dititik beratkan dalam operasi. Okay, right, so saya akan meneruskan untuk performance evaluation iaitu klausa 9 dan juga klausa 10 insyaAllah hari ini. Okay, hari ini saya akan explain further berkaitan dengan klausa 9 iaitu performance evaluation dan juga klausa 10 insyaAllah. Okay, so kita mulakan. Okay, jadi dalam klausa 9 performance evaluation ni dia ada 3 subclause. Yes, 3 subklausa di bawah klausa 9 iaitu bercakap tentang penilaian prestasi. Penilaian prestasi dari 9.1, 9.2 dan 9.3. 9.1 talks about monitoring, measurement, analysis and evaluation. Kemudian 9.2 akan bercakap dengan panjang lebar berkaitan dengan internal audit. 9.3 berkenaan dengan management review ataupun yang kalau dekat UiTM ni kita very familiar dengan MKSP, Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan. Okey.
Baik, so 9.1. 9.1 ialah sebenarnya statement yang sangat general berkaitan dengan apa yang perlu kita lakukan bagi menilai prestasi kita. Okey, so dia kata kat sini organisasi. Okey. This is something yang excellent about the quality management system. The standards are not so rigid. Dia sebenarnya bagi banyak flexibility kepada organisasi untuk menentukan bagaimanakah sistem yang perlu untuk mereka ikuti. Itu dia. Okay, so dekat sini kita lihat organisasi. Okay, standard menyatakan bahawa organisasi perlu menentukan apa yang kita nak monitor dan juga apakah yang nak kita measure. So dekat sini sebenarnya organisasi sendiri yang perlu untuk melihat dan menilai apakah dia faktor-faktor yang perlu kita nak monitor dan juga yang kita nak ukur. So kebiasaannya kalau kita lihat sistem pengurusan kualiti ni tadi kita bercakap tentang kita ada objective quality, betul? Kita ada objective quality. So objective quality adalah antara elemen yang sangat penting untuk kita monitor dan juga untuk kita measure supaya kita lihat kat situ performance kita. So that's why semasa kita menentukan apakah faktor yang menjadi objective quality kita, so di situ lah kita kena lihat kita ni apa bisnes yang kita buat. So kalau kita lihat, kalau UiTM memanglah kita punya orientation of business kita adalah kepada pengajaran dan pembelajaran ataupun penyediaan perkhidmatan pengajian tinggi. Okey, jadi di situ kita lihat apakah perkara-perkara penting yang menunjukkan kehebatan kita sebagai organisasi yang menyediakan perkhidmatan tersebut. Okey. Itulah yang saya maksudkan dengan kita perlu tahu apakah dia faktor-faktor yang perlu kita nak kawal dan juga yang nak kita ukur prestasinya. Okay, so macam sekarang ni UiTM kita dah ada perancangan strategi yang baru dan kita juga telah dimaklumkan tentang KPI-KPI yang perlu kita capai yang selari juga dengan kita punya external stakeholders seperti Kementerian Pengajian Tinggi. Okay, so faktor-faktor itu ataupun KPI-KPI itu kebanyakannya telah dinyatakan atau telah disusun untuk kita. So definitely these are the things yang kita perlu monitor dan inilah yang akan menjadi faktor yang menunjukkan sama ada kita sebagai fakulti ke, sebagai jabatan ke, sebagai kampus ke perform atau tidak dalam kita melaksanakan tugasan kita. Itu dia. Okay, so kita kena tahu apa yang perlu kita kawal dan kita ukur. Kemudian cara. Sekarang ni cara. Dia standard ISO 9001-2015 dan ISO tidak menyatakan bahawa you kena buat begini, begitu dan sebagainya. Ataupun gunakan teknik ABC, teknik XYZ. Tak. Kita yang kena tahu ataupun kita yang menentukan sendiri apakah dia teknik ataupun cara untuk kita nak buat pemantauan tersebut. Bagaimana kita nak ukur dan apakah bentuk analisis yang perlu kita buat dan kemudian apakah tindakan yang kita akan ambil based kepada result yang telah kita dapati. So methods itu juga kita yang akan tentukan. Okay, itu faktor yang kedua. Apa yang perlu kita measure, bagaimana kita nak measure dan yang ketiga bila. Adakah kita nak buat setiap bulan? Adakah 6 bulan sekali? Adakah setiap tahun? Okey, itu mengikut kepada keperluan organisasi kita. Okey. Dan yang akhir sekali, yang perlu ditentukan oleh organisasi adalah bila keputusan ini perlu dianalisa dan juga dinilai. Itu dia. Okey. Kita banyak kutip data. Okey, tapi data tu kita kutip, kita simpan aja. So tak boleh. Dan kes ni kalau kita memang ada data, kita kena analyse data tersebut dan kita kena nilai apakah kemungkinan
implikasi-implikasi yang mungkin berlaku hasil daripada penganalisaan tersebut. Okay, right. So in general, organisasi yang ada ISO kena buat perkara-perkara ini untuk menunjukkan bahawa dia menilai prestasi diri dia sendiri. Okey, kalau kita kat UiTM sebenarnya memang banyaklah yang kita buat. Okey, selain daripada kita buat audit dalam, okey, Inka juga ada membantu dari segi membuat self-review report. Okey, dan self-review report tu dia bukannya specifically kepada ISO, tapi yang itu kerana kita kena conform kepada standard yang dikeluarkan oleh MQA. Itu dia. Okey, jadi kita actually-nya terikat kepada peraturan-peraturan yang bukan hanya peraturan dalaman UiTM, tetapi juga peraturan-peraturan yang berkait dengan perkhidmatan kita. Okey, ataupun kita punya stakeholders yang paling utama itu Kementerian Pengajian Tinggi. So dalam kes ni, apa yang kita buat dengan menggunakan pendekatan standard ISO tu actually merangkumi sekali berkenaan dengan tanggungjawab kita untuk mematuhi peraturan by our stakeholders. Okay? Alright. So satu yang kita kena buat self-review report. Self-review report ni ada dua, yang berkaitan dengan standard COPA ataupun standard KOPIA. Kalau standard COPA tu berkaitan dengan program-program yang kita ada di fakulti lah. Jadi setiap 5 tahun sekurang-kurangnya semakkan kurikulum berlaku bila? Bila semakkan kurikulum berlaku bila? Masa tu kita produce kita punya self-review report untuk COPA. Dan untuk organisasi pula, kita gunakan institutional punya standard itu KOPIA. Yang tu kita kena buat every year. Okay. Right. So, berkata organisasi kena laksanakan perkara-perkara ini adalah untuk nak memastikan kita menilai prestasi dan juga keberkesanan quality management sistem kita. Okay. Itu adalah sebagai satu bukti ataupun aktiviti ataupun proses yang kita kena go through untuk nak memastikan bahawa organisasi kita ini berjalan dengan berkesan. Okay. Next saya kata, organization shall retain appropriate documented information as evidence of the result. Itu dia. Okay. So dekat sini dengan jelas dinyatakan bahawa proses yang berlaku di sini dalam melaksanakan monitoring, measurement, analysis and evaluation ini, kita kena simpan rekod. Okay, simpan rekod sebagai bukti kepada perkara-perkara yang telah kita laksanakan. Okay, so bukti ini adalah dalam bentuk documented information. Yes, dalam bentuk documented information. Okay, that is 9.1. In general, kita kena buat monitoring, measurement, analysis and evaluation. Okay, next kita akan bercakap tentang methods. One of the important methods. Okay, yang memang diminta oleh standard ini untuk kita lakukannya. Okay. Right. Sekejap. Sebelum. Saya nak pergi 9.2 dah. Okey, belum lagi. Okay, di bawah 9.1 ini, dia ada lagi 3 sebenarnya. Dia ada 3 pecah subclause. Okay. Subclause yang pertama ialah customer 9.1. Okay, ini 9.1.2. Okay, this one is on customer satisfaction. Okay, tak boleh lari lagi. Okay, daripada kita kena menilai kita punya pelanggan. Kepuasan hati pelanggan. Okay, so dalam kes bagaimana kita nak handle customer satisfaction, dia kata apa yang kita perlu buat ialah, dia kata organisation kena monitor customers' perceptions, okay, of the degree to which their needs and expectations have been met. Maksudnya organisasi kenalah mengumpulkan maklumat dan juga data untuk kita lihat bagaimanakah pandangan customer kepada kita daripada masa ke semasa. Yes. Maksudnya aktiviti ini memang kena selalu berlaku. Okay, contohnya kalau kita tengok business process kita di UiTM, kita ada 1 tahun ada 2 semester.
So kemungkinan setiap 6 bulan kita kena dapatkan data ataupun information berkaitan dengan pelanggan, kepuasan hati pelanggan. Okay, so dekat sini dia kata kita kena buat perkara itu, mendapatkan maklumat berkenaan dengan customer punya perceptions terhadap sama ada dia dapat atau tidak kita memuaskan hati mereka ataupun mencapaikan memenuhi kepada keperluan mereka. Okay, and then organisasi juga diberi kebebasan untuk menentukan bagaimanakah methods ataupun cara untuk kita nak dapatkan, monitor dan review maklumat-maklumat ini. Okay. So diberi kita actually ruangan. Janji kita kena buat je. Okay. Bagaimana kita nak buat perkara tersebut terpulang kepada resource yang kita ada, kepakaran yang kita ada dan sebagainya. Okay. So that means kita kena monitor kita punya customer satisfactions. Sebab itulah kadang-kadang kita observe kebanyakan organisasi kalau ada ISO aja dia mesti ada elemen yang berkaitan dengan aduan dan maklum balas pelanggan, because that is one of the important processes yang perlu berlaku di dalam organisasi tersebut. Okey, saya kata kat sini yang ni yang ada bullet ni is actually dalam standard. Yang kat bawah ni dia kata Dr. Nick punya notes dia kata can include customer satisfaction ataupun opinion survey, okay, feedback on delivered products and services, analysis, compliments, warranty, claims, bila yang ni kalau berkaitan dengan organisasi yang ada production. Production kita will be students lah. Okay, alright. Okay, evidence kat sini antaranya, okay, documented information dia lah, minutes of meeting, feedback, seminar, feedback daripada seminar. Sebab tu kalau kita observe, kalau kat UiTM ni mana-mana kita pergi, kalau apa-apa kursus yang kita hadiri atau program yang kita hadiri, kita mesti ada survey yang kita kena isi untuk menyatakan kepuasan hati kita ataupun any suggestion yang nak kita berikan. Okay, that is on customer satisfaction. Okay, 9.3 lah, analysis and evaluation. Ini berkaitan dengan cara. Okay, cara. Apa yang perlu kita buat. Okay. So dia kata organisation shall analyse and evaluate. So kita kena kumpulkan maklumat ataupun kumpulkan data-data yang diperlukan berkaitan dengan kita punya faktor-faktor yang nak kita observe sebagai performance kita. Dan kita kena analyse dan juga kena evaluate ataupun menilai hasil daripada penganalisaan tersebut. Okay, kenapa? Kerana keputusan daripada analisis itu akan perlu untuk kita guna semula. Okay? So pengurusan kena guna pakai semua hasil-hasil analisa itu dalam membuat keputusan. Okay, so kita lihat kat sini. Kat 9.1.3 ni dia kata the result of analysis shall be used to evaluate conformity of the product and services, sama ada produk yang kita keluarkan ataupun servis yang kita berikan itu adalah menepati kepada keperluan. B ialah untuk melihat tahap manakah tahap kepuasan pelanggan kita. Okay, then C, kita data atau analisis itu diperlukan untuk melihat prestasi dan juga keberkesanan quality management system yang kita sedia ada. Okay, dan sekiranya kita ada buat perancangan, adakah perancangan itu dilaksanakan dengan berkesan. Okay, and then yang kelima ni, the effectiveness of actions taken to address risk and juga opportunities. Okay. So dalam kes ni kita cakap tentang pengurusan risiko. Okay. Dalam pengurusan risiko ni dia bukan setakat kita perlu untuk kenal pasti apakah risiko tersebut, tetapi kita juga perlu actually merancang untuk mengelakkan daripada risiko itu berlaku dan juga ada perancangan daripada segi aspek jika risiko itu berlaku, apa yang tindakan yang perlu untuk kita lakukan. Okay,
So kadang-kadang perkara-perkara ini perlulah untuk kita simulate, okay, ataupun lihat daripada segi kalau katakan apa yang macam ada tak orang lain yang mempunyai risiko yang sama dan apa yang berlaku kepada mereka dan sebagainya. Itu maklumat-maklumat macam tu kita actually kena ambil kisahlah ataupun kena ambil take note tentang perkara-perkara itu. Supaya sekiranya risk itu berlaku di tempat kita dah boleh ambil tindakan segera. Okay, selain daripada itu, keputusan analisis ni juga membantu untuk kita melihat prestasi kita punya external providers. Yes. Okay, supaya kita tahu, contohnya lah kita bagi kontrak untuk pencucian ataupun kebersihan. Jadi, kalau setiap 6 bulan, atau setiap 3 bulan, kalau kita lihat prestasi mereka, maka itu akan membantu kita nak membuat keputusan sama ada nak sambung kontrak ke, ataupun nak tukar orang lain ke. Jadi maksudnya sekarang ni lah dalam dalam pendekatan quality management system adalah dia menekankan kepada kita bahawa setiap tindakan atau keputusan yang kita buat dia mesti ada dia punya supporting data ataupun information yang membantu kita untuk membuat keputusan. Kita bukan lagi nak menjadi organisasi yang membuat keputusan atas dasar emosi, atas dasar rasa. Tak nak dah. Okay, so kita nak buat kerja kita dengan lebih berstruktur dan juga mengikut kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Okay. And then, akhir sekali dia kata, analisis ni penting sebab results tu nanti akan membantu kita untuk nak menambah baik kita punya quality management system. Okay? Dan sebenarnya betul ya, kalau kita tak buat analisis dan juga penilaian ni, actually kalau kita nak kata kita bagus, apa bukti yang boleh menunjukkan bahawa kita bagus kalau kita ada di supporting data. Okay? Alright. So contoh kat sini evidences dia lah exam results, okay, feedbacks daripada customer dan sebagainya. Okay. Evidence ni akan bergantung kepada proses yang nak kita nilai. Okay. Analysis and evaluation. Okay. Alright. Now, barulah kita pergi kepada 9.2, the second element of the performance. Okay. Iaitu internal audit. Okay. Right. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan mungkin dah biasa dah mendengar kita punya orang kata apa, aktiviti yang berkaitan dengan audit ni. Kita kena audit macam-macam jenis audit yang masuk. Okay? Dan kita juga melaksanakan berbagai-bagai jenis audit dalam kita melaksanakan tugas kita. Okay, so dalam standard ISO ni, audit merupakan one of the important klausa yang perlu kita patuhi. Okay, so apa yang dimaksudkan di sini on internal audit ialah kata sebagai satu organisasi perlu untuk melaksanakan internal audit at a planned intervals dalam satu jangka masa yang terancang. Okay, kenapa kita buat internal audit ni adalah untuk nak memastikan bahawa keperluan-keperluan organisasi dan juga keperluan-keperluan standard dipenuhi, dilaksanakan, okay, dan diselenggarakan dengan baik. Itu tujuan internal audit. Okay. So actually internal audit ni kita sebenarnya bukannya sangat semak kerja orang. Bukannya sangat kepada semak kerja orang. Kita sebenarnya hanyalah nak memastikan bahawa semua orang membuat kerja mengikut kepada tata cara yang telah ditetapkan. Sebab bila kita buat audit, kita tak audit orang, kita audit proses. Okay, kita audit proses. So orang itu adalah sebahagian daripada proses. Okay, jadi that's why kalau jadi auditor, kita memang tak boleh stres kepada bercakap, kenapa you tak buat? Kenapa you tak buat? Okay, so cara bertanya tu dia kena ada teknik dia. Okay, yang menunjukkan bahawa kita nak fokus kepada proses kerja
tersebut. Dan kita juga nak memastikan bahawa pegawai yang melaksanakan itu sendiri memahami tentang bagaimana proses kerja itu perlu untuk dilakukan. Itu dia. Okay, alright. Okay, next dia kata in internal audit punya section ni atau klausan ni dia kata the organization shall you kena plan, establish, implement and maintain an audit program including the frequency, methods, responsibilities, planning requirements and reporting. We shall take into consideration the importance of the processes concerned, changes affecting the organization and results of the previous audits. Okay. So ini adalah antara requirement yang perlu untuk kita ada dalam kita punya prosedur internal audit. Ini adalah antara proses-proses yang akan dilihat kalau kita kata kita ada buat internal audit, jadi nak tengok perkara-perkara ini. Ada tak plan auditnya, bila ia dilaksanakan, apa yang kita lihat, proses apa yang kita audit, berapa kali kita audit, siapa yang terlibat dalam audit. Perkara-perkara macam tu kita kena pastikan ada ataupun dinyatakan dalam kita punya internal audit punya SOP. Okay. Dan itu jugalah yang dilaksanakan oleh pasukan audit dalam kita. Okay. Right, itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama tadi cerita pasal planning baru. Okay, cerita pasal perancangan. Itu antara perkara-perkara yang ada dalam perancangan. Kemudian kita kena juga define apakah audit kriteria dan audit scope kita. So that means setiap kali kita pergi audit tu, kita juga kena jelaskan kepada kita punya auditee, okay, kami datang untuk audit ni, okay, kriteria apa yang kami audit berkaitan kriteria apa dan bagaimanakah skopnya. Okay, bukan hanya datang-datang terjah je, saya datang nak audit. Itu semua benda tengok. Tak. Okay, so kita pergi dengan keadaan yang terancang dan juga berstruktur ya bila kita melaksanakan audit ini. Okay, next kita dah ada yang tu audit kriteria dan audit scope kita pergi, ada perancangan. Now kita kena ada auditor. Okay, kita kena select auditor. Yang mana kita kena pastikan auditor kita ni juga boleh melaksanakan audit secara objektif. Okay, dan impartially ni maksudnya ialah dia bukan ada any interest lah. Itu dia. Okay, so dekat sini kita kena pastikan bahawa auditor kita ada mendapat latihan, okay, ada certification dia, dia adalah auditor yang terlatih lah. Sebaiknya terlatih. Kadang tak semestinya dia kena ada sijil, tetapi dia terlatih. Okay, alright, dan perlu adanya audit plan. Supaya ada panduan kepada auditor ni semasa dia melaksanakan audit. Okay. Next dia kata, ensure results of audit are reported to relevant management. Yes. Okay, kita pergi buat audit, kita kena, kalau auditor, kalau kita pergi buat audit, kita kena tulis laporan audit. Okay, kalau kita pergi audit, borak-borak aja and then balik, berkata okay, everything is in order. Tak kena kaya tu. Okay. So, bila kita pergi audit, kita kena menulis catatan tentang apa yang dilihat dan apa yang perlu ditambah baik. Kadang-kadang kita pergi tempat memang dia dah excellent dah, tapi still kita kena buat laporan audit. Because laporan audit ni bukan hanya nak cerita tentang kesalahan yang dia buat atau kelemahan yang kita jumpa. Bahkan kita boleh juga membuat laporan yang berbentuk puji-pujian. Mengatakan bahawa very good, good examples to others. Boleh, tak ada masalah. So that's why as an auditor, kita kena pastikan bahawa setiap kali auditor kita keluar membuat audit, dia kena menyediakan laporan. Sekurang-kurangnya dia melaporkan apa yang dia lihat. Okay, so when you are as managers, bila ada berlaku proses audit, you kena expect a report. Mesti ada laporan. Dan kita actually bila kita train our auditor, memang kita train auditor itu supaya dia menulis laporan yang tak semestinya panjang, tetapi laporan yang boleh memberi impak kepada membuat keputusan.
bagi pengurusan. Itu dia. Okay. Itu pun antara tanggungjawab sebagai audit. Okay, so report mesti sampai kepada pengurusan. Next, pengurusan simpan dalam file. Okay, so itu pun antara masalah juga. Report audit mesti dianalisa oleh pengurusan dan perlu untuk mengambil tindakan. Yes. Okay, kalau dia adalah merupakan report yang very good, tindakan at least war-warkan kepada organisasi, warga organisasi tentang dapatan audit menunjukkan bahawa kita telah menjalankan tugas kita dengan baik. At least itu satu tindakan. Okay? Bukan hanya setakat manajemen dia tahu lepas tu simpan. Okay, benda tu kena share. Okay, dalam kes ni kita kena communicate. Nak tak tadi ada klausa 7 kita cakap tentang communication. Okay, this is antara element of communication. Okay, that also contributes kepada kita punya klausa 7 juga berkaitan dengan awareness. So warga tahu apa yang berlaku dalam organisasi tersebut. Okay, right. Now dekat dalam slide kita ni dia kata ada take appropriate correction and corrective action. Okay, in this case sekiranya ada penambahbaikan yang perlu kita ambil ataupun ada sedikit pelanggaran kepada standard ataupun kepada mana-mana peraturan yang govern setiap organisation. So, di sini management kena ambil tindakan correction dan juga corrective actions. Okay, so biasanya apa beza di antara correction dengan corrective actions? Biasanya correction ni lah kita betulkan apa yang silap lah. Okay, betulkan immediately yang silap tu. Tapi kalau corrective action ni lebih kepada kita kena menyiasat apakah punca. Okay? Dalam kes ini adalah kita perlu untuk menyiasat punca supaya that particular mistakes will not be done again. Supaya tidak akan berulang lagi kesalahan yang sama. Itu dia. Okay? So, tak semua keadaan kita akan buat correction dan tak juga semua keadaan kita perlu ada corrective action. Ada masalah yang mungkin just perlu buat correction je dah done. Tapi ada yang perlu untuk kita buat corrective actions. Itu dia. Okay, that means hasil daripada report audit tadi ni perlu ada tindakan. Okay. Dan lastly, kena ada documented information. Kena retain documented information. Okay. Antara documented information yang wajib kena ada ialah laporan audit tadi. Okay, laporan audit tadi adalah merupakan bukti utama audit telah dilaksanakan. Kalau ikutkan tadi, kalau kita pada awal, kita ada planning dia, kan? So memang dah ada dah a few documented information yang perlu kita retain apabila kita buat proses internal audit. Okay, so Dr. Nik kat tulis kat sini evidences dia lah results of audit. Okay, itu laporan. Auditors with qualification. Kita simpan sijil auditor. Kita ada audit schedule. Kita ada audit plan. Itu antara documented information yang kita kena retain. So, kita lihat. Ni is the summary of the internal audit processes. Okay, so dalam internal audit ni, okay, apa yang kita perlu ada dekat sini lah dalam audit program kita. Okay, kita kena nyatakan. Okay, yang pertama, okay, saya mula daripada belah kanan lah. Okay, apakah planning requirements? Okay, apa yang kita nak audit, masa kita pergi audit tu apa yang kita nak lihat, bahagian mana yang kita nak lihat, and then kenapa kita nak lihat bahagian tersebut, and then apa correlation bahagian tersebut dengan standard. Okay, ia akan cover bahagian mana daripada standard. Contoh. Okay, next kita kena, of course lah, di end of the internal audit tu, kita kena buat reporting. Okay, then kita ada kat sini lah methods. Okay, methods. Okay, bila kita buat audit ni, dia pun ada beberapa cara untuk kita nak buat audit. Okay, ada yang menggunakan cara dia akan buat audit dokumen dulu. Dia baca dokumen dulu. Ni auditor ni style lah. Dia baca dokumen dulu. Lepas tu baru dia buat interview. Ataupun ada antara mereka tu dia tak tengok dokumen pun. Dia interview saja. Itu bergantung kepada pendekatan auditor masing-masing. Okey.
And then frequency. Okay, so frequency dekat sini lah, berapa kali nak audit? 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Okay, so biasanya kalau ditanya oleh auditor ataupun ketua auditor, sebaik-baiknya berapa kali setahun kita buat. Okay, kalau saya prefer untuk nak buat audit, especially now bila kita punya sistem ni dah mature, kita buat audit sebenarnya kita plan tu mengikut kepada processes kita. Contohnya, katakan sekarang ialah waktu semester bermula, kuliah bermula. So, kita audit yang berkaitan dengan pengkuliahan. Proses yang berkaitan dengan pengkuliahan, pendaftaran dan sebagainya. Okay, nanti bila sampai pada bulan, contohnya sekarang ni bulan 6 dan 7 ni, dah fokus banyak processes teaching and learning lebih kepada penilaian. So masa ni kita audit yang berkaitan dengan so that kita boleh melihat dan berada di mana ketika proses itu berlaku. Okay. Right? So bila tu maksudnya kita bukan setakat tengok dokumen yang dinyatakan, tetapi kita boleh juga involve dalam proses tersebut. Okay, katanya saya prefer to go that way lah. Tapi, masing-masing ada cara dan pendekatan mereka sendiri. Okay, alright. So, apa lagi elements kat sini? Okay, so in internal audit, kita kena, lepas buat reporting, kita definitely kena report kepada management supaya management boleh ambil tindakan. Okay, dan another element yang important ialah kita kena retain documented information. Okay, that covers 9.2 internal audit. Okay, the third element in LOSA 9 is on management review. Management review. Okay, so management review, MKSP, management review. Okay, semakkan pengurusan. Okay, so management review biasanya kita akan buat mesyuarat lah. Ada yang bertanya, adakah kita perlu buat mesyuarat ini satu sitting ataupun kita boleh buat banyak kali ataupun kita buat every month? Okay, banyak yang bertanya berkenaan dengan macam mana kita nak buat management review. Okay, itu bergantung kepada pengurusan masing-masing. Okay, pengurusan masing-masing. Dan kita pun tak semestinya kena ada satu mesyuarat dengan nama yang khas. Macam dulu kita pakai nama yang khas lah. Kita panggil mesyuarat kaji semula pengurusan, MKSP. Okey, sebenarnya tak semestinya. Standard pun tak kata kita kena ada a special meeting. Hanya standard menyatakan bahawa bila kita buat management review, these are the things that you should discuss in that particular meetings atau settings. Okay, so apa yang perlu kita fokus adalah bila kita buat management review, these are the elements yang kita kena bincang. Okay, antaranya ialah, kat sini tu dipanggil management review inputs ni. These are the topics yang need to be discussed in management reviews. Okay, so pendekatan untuk nak bincang ni terpulang kepada organisasi masing-masing. Okay, so apa yang kita perlu consider bila nak buat management review ni ialah pertama, kita kena semak semula ataupun relook at the status of actions from your previous management reviews. Yeah. Okay, so sekiranya kita dah pernah buat review sebelum ni, so kita kena tengok benda yang kita decide in the last meeting, okay, what is the outcome? Okay, ada tak action tu berlaku? Tu kita kena buat terlebih dahulu sebelum kita bincang isu yang baru. Okay, so that is A. B, changes in external and internal issues that are relevant to the QMS. Yes. Okay, contohnya kalaulah katakan kita buat meeting tu bulan Julai ni. Okay, so ada tak perkara-perkara yang berkaitan dengan changes in external and internal issues ni? Definitely adalah. Especially sekarang ni dengan COVID dan sebagainya, ada beberapa polisi yang terpaksa kita ubah. Sebab ada beberapa polisi yang sedia ada yang kita pakai, kita dah tak pakai. Kita pakai polisi baru. Dan adakah polisi-polisi ini akan ada dia punya kaitan dengan kita punya quality management system?
Ada. Okey, kalau ada, itulah antara perkara-perkara yang kita akan bincangkan dalam management reviews. Yes. Okay, so that is B. And then C, information on quality performance. So bila kita nak bincang pasal quality performance, relate balik kepada kita punya glosa yang sebelum ini. Okay, bercakap tentang customer satisfaction and feedback. Okay, quality objektif kita tercapai atau tidak. And then kita kena nilai proses performance and conformity of products and services. Okay, dan kita nak lihat sekiranya kita ada ketidakpatuhan, non-conformities ataupun corrective actions yang kita dah pernah ataupun yang sedang berlaku sekarang. And then kita juga nak lihat dari segi aspek kalau kita ada buat data analysis, okay, on apa-apa juga faktor yang kita analyse, itu kita kena present masa management review. Okay, audit results, okay, audit results. Dan akhirnya performance of external providers. Sekiranya kita ada menggunakan perkhidmatan luar, maka kita kena lihat prestasi perkhidmatan tersebut so that kita boleh make decision for the next act. So kalau saya punya observation bahagian C ni, kalau ikutkan dulu, itu sahaja input untuk management review. Masa ISO 9001-2000 dulu, okay, dia hanya ada 7 ni saja untuk dibincangkan dalam management review. Okay, B tak ada. Changes in external internal issues ni tak ada. Sebab dulu kita tak fokus sangat kepada external shareholders atau external stakeholders ni. Sekarang yes. Okay, sekarang untuk 2015 dia fokus. Okay. Alright, so next is ada A dah, B dah, C dah. Okay, now apa lagi in management review kita nak lihat is melihat kepada keperluan sumber, adequacy of resources. Ini juga now menjadi one of the agenda for MKSP. Okay, and then E will be effectiveness of actions taken in order to address risk and opportunity. Okay, now pengurusan risiko, elemen pengurusan risiko dah merupakan salah satu daripada agenda management review. Okay, agenda management review. Dulu kita ada, tapi kita namakan dia sebagai tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan. Ni ada kita tindakan pencegahan. So sekarang ni kita dah upgrade sikit. Okay, kita bukan setakat ada tindakan pencegahan, sekarang ni kita ada pengurusan risiko dan juga peluang. Okay, lastly, F is opportunities for improvement. Okay, melihat secara overall apakah dia penambah-penambahbaikan yang boleh manajemen lakukan untuk meningkatkan keberkesanan the quality management system. Okay, right. So evidences yang perlu ada kat sini lah, of course, the minutes of meeting. Kena ada minit mesyuarat yang terdahulu dan juga minit mesyuarat yang akan dikeluarkan semasa mesyuarat terbaru. Okay, so kita juga melihat kepada customer feedbacks. Okay, boleh dikatakan C ni kita akan ada banyak report yang nak kena go through. Okay, macam ni, analisa kepuasan pelanggan, pencapaian objektif, okay, and then audit results, okay, ada tak survey on external providers. Those are all considered sebagai evidences ataupun documented information yang perlu kita sediakan bagi management review. Okay. So now kita cakap pasal inputs, perkara yang perlu kita discuss dalam management review. Okay. Now kita pergi pula yang kedua, 9.3.3. Kita nak lihat pula this particular management review ni apa dia punya outputs. Okay. Right. So very obvious lah outputs dia kat sini, dia kata keputusan dan juga tindakan. Okay, apa yang management decides and what are the actions to be done. Yang related kepada these 3 important factors. That is, first, opportunities for improvement. Yes, kita selalu stress dalam ISO 9001 ini adalah penambahbaikan berterusan.
Okay, kita tak expect something yang perfect. Okay, memang always akan ada ruang untuk menambahbaikan. That is the first thing, opportunities for improvement. Second, ada tak any changes kepada the QMS yang kita ada? Definitely akan ada sedikit-sedikit perubahan kepada the quality management system. Why? Because of opportunities for improvement tadi itulah. Bila kita ada tindakan untuk kita nak improve, maka ada kemungkinan besar kita perlu buat perubahan kepada kita punya QMS. Dan yang ketiga, right, kita nak lihat dan memastikan bahawa semua keperluan-keperluan sumber yang diperlukan untuk menjalankan sistem pengurusan kualiti kita boleh adakan ataupun mencari jalan untuk melihat kepada adanya keperluan-keperluan ini dipenuhi. Okay. So that is actually the outputs of the management review. Okay. So biasanya dalam minit mesyuaratnya memang kita akan stress ataupun tulis atau highlight dalam minit tu keputusan dan juga tindakan seterusnya. Benda tu bila macam contohlah kalau kita jadi auditor, kalau kita melihat dia punya minit-minit mesyuarat, itu adalah antara perkara yang kita nak nampak dalam penulisan minit mesyuarat tersebut. Bukan hanya setakat cerita apa yang berlaku dalam mesyuarat, tetapi apa yang berlaku tu kena stres kepada apa keputusan yang diambil dan juga apakah tindakan berkaitan dengan keputusan itu yang akan dilaksanakan. Okay. And then dia kata the organisation shall retain yang penting, documented information as evidence of the results of the management review, of course. Ya. Itulah dia. Kalau tak ada laporan ataupun tak ada minit mesyuarat tu, kita boleh beranggapan management review itu tidak berlaku. Okay, so perlu ada kepada minit mesyuarat management review. Walaupun dia bukan 1 minit, mungkin dia ada beberapa mesyuarat, tak ada masalah. Janji kita nampak ada minit mesyuarat yang membincangkan any of the input-input yang ada dalam MTSP ada dalam management review input tersebut. Okay, alright. Okay, so that is on the management review 9.3. Okay, selesai dah kita rasanya dengan Klosa 9. Now, kita ada Klosa 10. The last clause. That is on the improvement. Penambahbaikan. Okay, so kalau kita tengok dekat gambar yang diberikan kat sini memang inspiring lah. Daripada keadaan good, kita go for better. And then after that, we try to achieve the best. Yes. Okay, InsyaAllah, itulah dia punya semangat dia ya dengan standard ISO ni insyaAllah. Okay, right. So, bawah Klosa 10, pendek je Klosa 10 ni. Cerita kenaan dengan 10.1 in general, apa itu improvement. And then 10.2 talks about non-conformity and corrective action. And 10.3 talks about continual improvement. Okay. Alright, so 10.1 is a general statement berkaitan dengan improvement. So dia kata, the organisation shall determine and select opportunities for improvement and implement necessary actions to meet customer requirements and enhance customer satisfaction. Itu je sebenarnya. Improvement kita ni apa-apa hal pun ialah berkaitan dengan kita nak memuaskan keperluan, menepati keperluan pelanggan dan juga nak meningkatkan kepuasan hati pelanggan. So, apakah perkara tersebut? Antaranya ialah kita kena improve lah daripada segi produk dan juga services kita. Okay? So, kalau kita tengok statement A ni, kata kita kena improve product and services ni to meet requirements. Okay, meet requirements. Now ditambah lagi. And address future needs and expectation. Tu dia. Okay. So sekarang ni standard ISO ni dia tak fokus hanya kepada memenuhi keperluan pelanggan sahaja, tetapi kita nak kena foresee juga expect apa lagi yang dia nak.
Apa lagi yang dia mahu? Apa lagi yang customer ni mahu? Itu dia. Okay. So that means kita memang akan sentiasa kena kerja keras lah. Lepas kita fulfill dia punya requirement, basic requirement dia. So kita kena cari jalan pula untuk nak, tambah baik daripada segi apa lagi perkhidmatan yang mungkin mereka akan perlukan di masa hadapan. Okay, that is on improving. Next is, dalam masa yang sama, kita juga ambil tindakan berkaitan dengan membetulkan dan juga mengelak. Okay, correcting and preventing ataupun reducing undesired effects. Sekiranya kita ada kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan dalam kita menyampaikan perkhidmatan kita, so kita juga cuba untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini. Okay, mengatasi kelemahan-kelemahan ini. Dan yang ketiga, kita perlu sebagai organisasi sentiasa untuk nak memperbaiki kita punya prestasi kerja dan juga keberkesanan sesuatu quality management kita. Maksudnya macam ni. Maksudnya ialah kita memang kena sentiasa mempunyai fikiran bahawa siapa yang kita buat ini, kita nak kena tambah baik. Sentiasa nak kena tambah baik. Dan yang kedua, kita nak kena juga lihat sama ada apa yang kita buat tu, kerja yang kita buat tu, proses yang kita buat tu menunjukkan keberkesanan kepada kita punya sistem pengurusan. Dan tak semestinya, macam kita kata kita buat banyak proses, tak semestinya banyak itu menggambarkan keberkesanan. Okay, so that's why di sini kita kena sangat peka kepada sentiasa membuat penilaian. Membuat penilaian. Okay. So elemen membuat penilaian tentang apa saja yang kita lakukan. Okay. Maklumat atau data hasil penilaian itu actually akan membantu kita untuk menilai sama ada kita ni buat kerja banyak tapi output dia sikit je. Ataupun kita ni buat kerja banyak, output pun memang banyak. Ataupun dalam keadaan yang kita boleh permudahkan, kerja tu jadi sikit tapi boleh menghasilkan output yang banyak contohnya. Okay, so in order to see that, we need to have the data. We need to have the correct information. So elemen untuk kita sentiasa menambah baik ni ada kaitan dia dengan penganalisaan. Ya, okay. Alright, so dia kata kat note kat sini lah. Improvement can include corrective atau a correction, reactive action ataupun corrective action, continual improvement. Nanti sini continual improvement ialah incremental, breakthrough change that will be radical, innovation that will be creativity, or by reorganizing that is transformation. Okay, so kalau kita tengok all these activities yang works yang terms-terms yang digunakan kat sini, semua ini adalah aktiviti-aktiviti yang kita letakkan ataupun kita kategorikan sebagai usaha-usaha penambahbaikan. Okay, usaha-usaha penambahbaikan. Okay, so kita punya sentimen yang kuat kat sini lah memang kita go for the quality management system. Kenapa? Kerana kita tahu kita tak perfect. Okay, dan kita memang akan sentiasa ingin kepada penambahbaikan untuk menjadi yang terbaik, insyaAllah. Okay. Right. Okay, 10.2. Non-conformity and corrective action. Okay, non-conformity. Ketidakpatuhan. Langgar undang-undang ni. Okay, langgar undang-undang. Yeah, that is non-conformity. Tidak melakukan apa yang diarahkan. That would be non-conformity. Kita kata when a non-conformity ataupun complaint occurs, the organisation kena buat apa? Ni dia. So bila berlaku non-conformity, ni antara perkara yang seharusnya diambil tindakan oleh organisasi. Pertama, react to the non-conformity as applicable. Jangan buat bodoh je. Jangan buat tak tahu je. Dah tahu benda tu tak betul, biarkan je. No, kita kena, management kena react kepada the non-conformity. Okay, where you can take action to control and correct it ataupun deal with the
consequences. Okay, so react towards the non-conformity. Okay, B, evaluate the need for action in order to eliminate the causes. Tu dia. Okay, so dekat sini sebenarnya actually berkaitan dengan tindakan pembetulan ataupun corrective action. Okay, so this is where kita kena buat sedikit siasatan. Siasat apa yang menyebabkan non-conformity itu berlaku. See, the causes by, kita kena analyse the causes so that kita kena make sure that kita boleh eliminate the cause. So once the cause is eliminated, insyaAllah the problem is solved and will not reoccur today. Okay, so how do you do that? Kita kena review and analyse the non-conformity. Apa dia yang menyebabkan kita tak patuh? Okay, kita kena analyse. Apa yang menyebabkan kita tak patuh? Adakah sebab orang ke? Adakah sebab mesin ke? Ataupun adakah dia disebabkan oleh cara kerja kita ke? Jadi kan akan ada banyak ada beberapa sebab lah kenapa perkara itu boleh berlaku. Tu elemen yang kita nak lihat itu berkaitan dengan non-conformity itu mesti akan berkait dengan proses ni lah, confirm. Okay, adalah manusia yang melaksanakannya ke, ataupun peralatan yang terlibat ke, ataupun cara sistem kerja itu sendiri. Okay, biasanya that three basic elements itu will be the causes of the non-conformity. Okay, you determine the cause and then determine juga jika ada non-conformity lain yang hadir ataupun yang boleh orang kata berpotensi untuk hadir. Itu antara perkara yang kita buat semasa kita menilai apakah punca kepada ketidakpatuhan. Okay, that will be B. C, kita kena rancang action yang perlu kita lakukan. Implement the action needed. Okay, lepas dah implement action, abolish all the causes of the non-conformance. Now, kita implement. Lepas implement action ni, kita kena review pula the effectiveness of corrective action yang kita telah ambil. Kita review pula keberkesanan. Adakah corrective action yang kita buat tu menepati, berkesan dan menyebabkan ada peningkatan selain tak ada non-conformance, ada peningkatan kepada proses kerja ataupun perkhidmatan. So kita review dia punya keberkesanan. Next, kita kena update kita punya risk and opportunities. Biasanya kat sini lah kita update kita punya daftar risiko. Okay, kita update kita punya daftar risiko and then kalau perlu make changes kepada kita punya quality management system. Make changes kat sini kan mungkin kita ubah SOP ke, okay, ataupun kita ubah struktur organisasi ke. Okay, ada kemungkinan ada pelbagai-bagai pesan hasil daripada non-conformance ni dan juga corrective action yang kita ambil akan ada perubahan, akan menyebabkan ada perubahan kepada kita punya QMS. Right. Okay. Right. Last but not least, continual improvement. Okay. So dalam standard ni dia kata continuous improvement ni lah, the organisation shall continually improve the suitability, kesesuaian, edukasi, kecukupan dan juga keberkesanan kita punya quality management system. Okay. So that means memang dalam apa-apa juga yang kita lakukan bagi kita punya quality management system, dia mestilah ada elemen ataupun faktor-faktor yang menunjukkan bahawa kita memang sentiasa nak tambah baik. Okay, right, dia kata kat sini, organization shall consider the results of analysis and evaluation and the outputs from the management review to determine if there are needs, ada keperluan ataupun peluang yang perlu kita address as part of the continual improvement. Okay, so dekat 10.3 ni
Dia hanya nak highlight bahawa standard ISO 9001-2015 menganggap bahawa sesuatu organisasi mesti sentiasa melaksanakan tindakan yang akan menunjukkan berlakunya penambahbaikan. Antara elemen yang boleh menunjukkan ataupun akan menjadi ruang untuk kita nak buat penambahbaikan ialah menganalisa keputusan-keputusan kepada apa yang kita measure dekat area 9 tadi, yang kita nilai, dan apa juga yang berlaku dalam kita punya keputusan daripada management review. Okay? Ada tak kita ambil tindakan yang boleh menunjukkan adanya tindakan penambahbaikan untuk seterusnya. Itu dia. Okay? Right, so kat sini ni I think tambahan kot ni. Where applicable, shall select and utilize applicable tools and methodologies for investigation of the causes of the underperformance and for supporting continual improvement. Sebenarnya bila kita cakap pasal continual improvement ni, banyak perkara yang kita buat actually daripada masa ke semasa dalam kita menguruskan organisasi kita, actually yang kita boleh pick up dia sebagai continual improvement. Apa juga yang kita buat, asalkan nampak bahawa benda itu menyebabkan memberi kesan yang baik kepada sistem pengurusan kualiti, itu kita boleh anggap sebagai continual improvement. Any questions? Alright. Kalau ada sesiapa yang ingin bertanya, boleh. Tak semestinya pada klausa 9 atau klausa 10 saja. Anything to do with the standard, saya alu-alukan. Sebenarnya ada yang nak bertanya. Puan Hairani, Ya. ada soalan daripada Puan Syairah Ismail. Okey, dia tanya, adakah UiTM mempunyai risk management model di dalam menangani sebagai contohnya pandemik COVID-19 bagi penambahbaikan ataupun perancangan bagi menghadapi sebarang situasi yang sebegini kerana ianya memberi implikasi kepada objektif kualiti UiTM? Kita sekarang memang dah ada unit pengurusan risiko. Okey, unit pengurusan risiko yang mana unit pengurusan risiko ini actually-nya mengendalikan semua urusan-urusan yang berkaitan dengan pengurusan risiko bagi satu sistem UiTM. Okey, bagi satu sistem UiTM. Okey. So apa yang mereka lakukan adalah pertama memastikan bahawa tapi tanya model tadi. Model tu saya tak pasti. Okay, model tu saya tak pasti whether they have a certain model. Tapi dia memang ada pendekatan. Pendekatan dia yang saya observe adalah, saya pun tak pernah audit dia lagi. Saya baru nak pergi. Okay. Pendekatan yang saya observe adalah dia memastikan bahawa setiap PTJ di UiTM ni, di bahagian ke unit ke fakulti ke kampus ke, semua perlu untuk menyediakan apa yang kita namakan sebagai daftar risiko. Okay, so that one will be berkaitan dengan memastikan setiap unit atau bahagian ini ataupun setiap sistem pengurusan kualiti ini akan mempunyai daftar risiko dia. So bila dia ada daftar risiko, that means dia ada discussion berkenaan dengan apakah risiko-risiko yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Okay, alright. So dia ada yang tu. And then kita juga, kalau tak salah saya, kita di peringkat UiTM, kita ada majlis, okay, yang berkaitan dengan membuat keputusan berkaitan dengan risiko. So apa yang unit pengurusan risiko lakukan adalah, kalau tak salah saya, setiap 3 bulan dia akan update, minta semua PTJ setiap 3 bulan atau 6 bulan lah, kalau tak salah saya, dia minta setiap PTJ untuk menghantar daftar risiko dan mereka akan kenal pasti risiko-risiko yang tinggi. Yang maksudnya yang top ranking punya risiko tu, dan akan cuba untuk membantu menyelesaikan masalah ataupun risiko yang berkaitan di peringkat UiTM. So daftar tu sebenarnya input yang sangat penting yang perlu untuk kita sentiasa kemas kini, dan kerana apa? Kerana isu berkaitan dengan risiko itu memang diambil perhatian oleh pihak pengurusan UiTM. Okey.
Dan kita correlate balik sedikit dengan soalan Neo yang berkaitan dengan isu kita tahun ini berhadapan dengan pandemik COVID ni. Okay, if I'm not mistaken, pada bulan, kita kena itu bulan 3 kan? Okay, dan pada bulan, sama ada bulan April atau bulan Mei, okay, setiap PTJ diminta untuk membuat analisa dan juga membuat perbincangan dan juga mengenal pasti risiko-risiko yang berlaku yang akan ada kesannya kepada pengurusan PTJ itu disebabkan oleh polisi-polisi yang berubah kerana pandemik ini. Ataupun kerana masalah COVID-19 ini. Okay, contohnya ialah kalau macam saya nampak di fakulti, pihak pengurusan telah meminta semua bahagian ataupun semua functional activities yang dalam fakulti, contohnya HEA, HEP, PJI, pentadbiran, okay, sit down dan lihat. Now kita dah pada bulan April, saya rasa bulan April rasanya. Now dalam bulan April ni, dah hujung bulan April masuk Mei ni, okay, now kita dah tahu dah foresee dah kemungkinan besar akan ada lagi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan hadir dan juga perubahan-perubahan dari segi polisi dan juga arahan daripada kerajaan. Maka tengok every department ni what would be the risk yang mungkin associated. Okay, so masa hari tu, masa kita sit down dan sebagainya, kita dapati bahawa kesan yang paling besar adalah kepada HEA. Kerana ia melibatkan customer. Okay, so di situlah banyak perbincangan yang mengenal pasti apakah risiko-risiko tersebut dan juga apakah mungkin tindakan yang pengurusan perlu untuk nak lakukan. Okay, so that particular information, okay, memang pihak unit risiko memberi kita panduan dalam kita mendokumentkan perbincangan-perbincangan tersebut. Dan dokumen itu kita hantar kepada unit pengurusan risiko. Okay, so the next step is actually at their level, di peringkat mereka. So saya rasa banyak keputusan-keputusan yang dibuat di peringkat pengurusan atasan actually merujuk juga kepada maklumat-maklumat dan juga data-data yang unit pengurusan risiko kumpulkan daripada PTJ-PTJ seluruh UiTM. Okay, that is actually the scenario yang berlaku di UiTM lah. Assalamualaikum Puan Harani. Waalaikumsalam. Macam model macam kata kita pandemik punya COVID-19 risk management model kan. Adakah kualiti mengambil kira aspek financial dan non-financial? Saya tengok banyak aspek financial pun ada, non-financial pun ada yang boleh affect kita punya objektif kualiti untuk di tahun 2020. So macam mana dia melihat impact tu? UiTM melihat impact tu dan apakah faktor-faktor yang dikonsider oleh UiTM bagi menghadapi situasi yang seterusnya macam yang kita hadapi sekarang ni? Masya Allah Puan, saya memang tak boleh jawab soalan itu kerana saya tu tidak berada di peringkat pengurusan UiTM untuk membuat keputusan tu. Tetapi apa yang saya nampak adalah UiTM, maksudnya pengurusan atasan menggunakan mekanisme-mekanisme yang kita ada ini. Dia gunakan. Contohnya, semasa kalau kita keadaan COVID ni, okay, kita dapati bahawa banyak departmen-departmen yang ada dalam UiTM ini mula mengumpulkan data-data dan juga maklumat-maklumat. Dan tujuan mereka berbuat demikian adalah untuk nak analyse keadaan semasa, meminta pandangan warga dan juga mereka akan gunakan perkara-perkara itu untuk dalam mereka nak membuat keputusan di peringkat atasan. Itu yang kalau you tanya saya nampak mereka apply apa yang ada dalam standard. Tapi kalau Puan tanya saya berkenaan apakah yang nak dilakukan tu, saya tak boleh jawab tu Puan.
Tak level saya. Tak level saya nak jawab tu. Soalnya saya nak tengok faktor-faktor yang diconsider dengan financial dengan non-financial aspect. Dan kita juga lupa tentang dari segi apa tu yang kalau macam student juga dia impact pada student juga. For example, dari segi mana dia stay back tengok komputer all day long, dia ada implikasi juga dengan dia punya health condition. As well kita kena safety, in terms of safety and health pun ada connection jugalah. Saya nak tanya, ada tak implikasi dari segi situ dia ambil kira lah, for example? Saya rasa ya, perkara-perkara tersebut dia ambil kira. That's why kita melihat kepada segi aspek jabatan. Okay, contoh jabatan. Kalau kata unit pengurusan risiko tu, dia akan melihat daripada segi aspek risk yang lebih meluas. That's why kalau kita tengok masa dia minta kita discuss berkenaan apakah risk yang akan mungkin dihadapi oleh pengurusan. Okay, apakah dalam consideration pada masa dan ketika tu ialah pengurusan kena lihat apakah dia risiko-risiko yang berkaitan dengan pengurusan fakulti. Nampak? Pengurusan fakulti. So fakulti lihat daripada segi aspek pengurusan fakulti. Apa yang mungkin akan menjadi kesan? Contohnya ialah kemungkinan besar kita mungkin student intake kurang ke? Contoh. Tapi kalau di pihak HEA pula, dia melihat daripada segi pelajar boleh mendapatkan bahan pengajaran ke, pelajar boleh belajar dengan baik ke. Dan tadi you kata daripada segi aspek kesesuaian mungkin pihak unit kesihatan. So unit kesihatan mungkin ada faktor yang mungkin dia akan kaji daripada segi kesihatan tu. Contohnya pusat kesihatan mungkin membuat kajian berkaitan dengan apakah mungkin implikasi-implikasi yang berlaku kepada pelajar di kesihatan sebab lama sangat tengok komputer dan sebagainya. Dan notice tak, kita ada satu juga survey yang dibuat, saya tak pasti siapa yang buat, sama ada bahagian kaunseling ke bagaimana, yang bertanya kepada staff. How do you feel about working from home? Adakah berkesan, adakah seronok dan sebagainya. Those elements are actually, kalau untuk UiTM, dia ada department yang berbeza-beza yang akan take care of it. Sebagai bahagian unit quality, macam mana you nak integrate data ni? Macam mana you nak jadikan satu model, for example, untuk you set upkan sebagai blueprint untuk kita orang semua tu? I need macam kind of data integration lah. You jangan, memang unit kesihatan buat, HA buat, HCP buat. So siapa yang integrate all this data? Supposed to be quality lah kan, sebab kita nak come out dengan model. Macam mana nak address this punya risk, for example, in the future. Kalau dia macam ni Puan, kalau dia cakap pasal quality, I think benda tu ada, kalau you tanya saya personally lah, dia adalah terlalu besar lah juga nak dilihat. So that's why dari kat sini kalau you kata pasal risk, so orang yang take care of risk lah yang akan handle perkara tersebut. Because when we talk about quality, you memang takkan afford to lihat semua aspek. Unless kalau katakan ada inisiatif daripada pihak INCA, mungkin saya tak kata mesti INCA, mungkin pihak INCA melihat bahawa nak melihat daripada segi nak come up with a model. Then mungkin dengan cara itu ialah kita perlulah collect data-data daripada ni. Tapi saya tak rasa INCA kalau nak buat tu kena buat di peringkat INCA. Dia patutnya urusan ni maksudnya di peringkat yang lebih tinggi. Tapi mungkin INCA boleh suggest. Sebab untuk menghasilkan model ni, it's not a one man show. Dia mesti correlate dengan banyak faktor-faktor yang kena sit down. Kalau contohnya kalau Puan mungkin ada cadangan, bagus juga kalau boleh diutarakan. Dan mungkin INCA boleh menjadi dia punya initiator untuk nak laksanakan benda ni. Alright, tapi kalau macam saya tanya kalau saya juga adalah ketua unit quality di faculty. Right. So kalau macam ni saya mungkin boleh initiate kepada pengurusan mengatakan bahawa macam contohnya a very simple approach yang ada dekat faculty. Faculty fokus dia adalah kepada teaching and learning, right? Teaching and learning. Jadi apa yang berlaku ialah di faculty sekarang ni kita memang ada jawatan kuasa pemantauan
ODL. Jadi dekat sini jawatankuasa tu yang actually-nya akan sit down, okay, and try to lihat apakah maklumat-maklumat yang perlu dikumpulkan, dan maklumat-maklumat itu akan membantu kita untuk nak membuat keputusan berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan ODL. Itu fokus kepada HTA punya kepentingan. Itu yang saya nampak lah. Yalah, tapi kena ada satu badan yang boleh integrate all the data lah. Rasa Inka kena buat kot. Inka very high, banyak lah. They have too much already actually. Somebody else have to help them. They are always excellent in terms of performance. Inka kan bagus. They can do it, I think. InsyaAllah. Tapi don't exit them. Bila exit tu nanti performance dia turun. Okay. Okay. Thank you. Thank you for the ideas. Alright. Yeah, you have to do it, Puan Harani. I would support you from the branch. Orang branch lagi hebat. You boleh start from there. Buat ni untuk innovation. Idea unggul. Sebab itulah I triggerkan idea untuk you. I nak benda terjadi tau. Untuk I payahlah sayang. Benda ni tak boleh seorang punya. Okay. Thank you. Okay. Yang lain-lain macam mana? Ada apa-apa nak tanya berkenaan you punya SPK campus ke? SPK faculty ke? Puan, ada soalan daripada chat? Okay. Chat. Puan boleh pilih kot. Okay. Syairah tanya berkaitan dengan customer satisfaction and feedback. Berapakah tahap pencapaian kebersiasan ITM pada masa sekarang? Okay. Kalau Syairah, I nak jawab benda ni, sekarang ni kalau you tanya saya pun tak tahu. Okay, apakah dia punya penganalisaan data dia, tak tahu. Tapi yang saya diambil maklumkan bahawa masa mesyuarat pre-MKSP peringkat korporat, okay, mereka tidak dia tak buat sebarang customer satisfaction. Kerana apa? Kerana customer satisfaction ni dia mengikut kepada jabatan. Okay, so jabatan masing-masing. Yes. Dia tak ada ni. Tapi yang dia orang fokus untuk MKSP ni lebih kepada customer complaints. Yes. Customer complaints, yes. Customer complaints daripada media sosial, customer complaints yang direct daripada sistem. Yang itu ada pelaporan yang diletakkan dalam MKSP. Berapa average Farani complain katalah per day? Very small. Very small. Because there are people saying that dia kata walaupun dia complain but there is no feedback. That's the reason why benda jadi sikit sangat orang nak complain, because there is no feedback, there is nothing, there is no response from the ITM. Dia orang cakap lah with the customers lah. That's the reason I tanya ni. Okay. Tapi kalau you lihat macam contohnya kalau kita lihat komplain-komplain ni, dia mesti komplain yang official. You kalau setakat komplain dalam media sosial, cakap-cakap macam tu semua tu, biasanya kita ambil untuk lihat dia punya point of view. Tetapi dia orang tak akan jawab officially lah. Saya pun tak boleh nak jawab ni dengan sangat kata apa? Clear. Sebab bila berada di mesyuarat, lain suasana dia. Okay? Tetapi memang kita ada satu department, dalam ada pegawai yang bertanggungjawab untuk go to especially on media social. Okay, kecuali kalau complaints yang pergi ke pejabat komunikasi korporat. Okay, dekat situ memang melalui ada sistem yang direct complaints. Dan complaints juga datang daripada integrity. Kalau yang itu memang dia orang handle it officially. Tapi saya tengok kan media punya komplain lagi cepat dia punya feedback daripada yang normal complain punya channel. Ya, betul Puan, tapi you have to be careful. Kenapa jadi lagu tu? Why? No. You have to be very careful when it comes to media social. Yeah. Yang itu Puan tu kena take note first thing. Media social you have to very careful. So kita ni kena jangan jadi macam mereka. Mereka ni apa-apa sikit dah melompat dan cakap macam-macam. So kita tak boleh begitu. So kita kena lakukan dia dengan cara yang lebih
sistematik dan terhormat. Sebab tu dia ada beberapa perkara yang ada pegawai-pegawai yang bertanggungjawab dan dia akan channelkan. Kalau benda tu memang perkara tu ada isu besar. Contohnya kan masa kita mula-mula buat ODL dulu, kan ada budak-budak komplain and things like that. Sebenarnya perkara-perkara itu dimaklumkan kepada pihak pengurusan. Bukannya setakat budak-budak tu tulis dan kita buat tak tahu je, tak ada. Benda tu memang diambil, dilihat dan juga ada perkara yang memang mereka ambil tindakan. So sekarang ni, apa perbezaan antara jabatan dan fakulti mengikut perspektif quality? Dia begini Syara. Terminologi ni dia tak ikut perspektif quality. Dia mengikut perspektif pentadbiran. Bagaimana pentadbiran menakrifkan jabatan itu apa, fakulti itu apa. Yang itu pendaftar punya pejabat. Okay, that's why kita tengok dekat UiTM ni kita ada unit lah, bahagian lah, kan, fakulti lah, kampus cawangan lah, yang itulah. Okay, so dia ada dia punya functionality yang berbeza. Okay, fakulti ni mungkin akademik, kalau jabatan tu mungkin dia ada specific function yang dia buat, so dia panggil jabatan. Okay, kalau melihat persegi perspektif quality, peranan mereka adalah masing-masing ada dia punya skop dan fokus masing-masing. Tu dia. Okay. Mohon bertanya Puan Hari ni, jika data hilang bagaimana? Okay. Kita tak integratekan data tu. Macam mana kita nak trace balik? Data apa yang hilang ni tulis lepas pergi audit tiba-tiba hilang you punya laporan. Yang ini memang kena precaution lah. Okay, jika data hilang bagaimana? Benda kalau dah hilang, kalau kita boleh ada teknologi to recover dia balik, of course kita kena usahakan, especially kalau data itu adalah data-data yang sangat penting untuk pengurusan membuat keputusan. Kalau itu memang kita kena cuba recover. Kalau terpaksa, mungkin kita kena recollect balik data tu kalau in this case lah. So, kalau kata kena recollect, that means you kena berhati-hati dan mengkaji kenapa data tersebut boleh hilang in the first place. So dekat sini maksudnya kelemahan data hilang ni adalah perkara yang perlu kita kaji dan perlu kita lihat bagaimana dia berlaku, apa punca yang menyebabkan dia berlaku. Supaya kalau katakan kita buat next data recollection, benda tu tak akan berlaku lagi, definitely. Okay, so itu adalah kind of attitudes yang kita kena ada lah. Kalau kita terbuat kesilapan, first kena admit lah, definitely. Okay, dan after that, kita kena lihat bagaimana perkara itu boleh berlaku. So kita lihat dia punca dia lah. And then making sure that next round, benda perkara seperti itu tidak akan berlaku lagi. Okay. Assalamualaikum Puan Hairani, apa tindakan yang ambil if management tak aware tentang klausul 10? Alamak Eza, barok ni, you kena buat kursus lah. Sebenarnya management aware sebenarnya tentang tindakan penambahbaikan ni. Okay, Mam, they are aware lah. Tapi mungkin is good also. Kalau Eza sebagai KUK ke? Kalau you as an KUK, you boleh actually-nya buat banyak awareness courses. Okay. Alright, tak aware. Okay, sekejap ni. Eza ada tanya lagi soalan. Kadang-kadang hasil dapatan audit ada dibentangkan dalam MKSP tapi management tak react and take action pun. Okay. That shouldn't happen lah. Okay, so in this case, it shouldn't happen lah. Okay. Memang management kena faham kenapa pasukan audit dalam itu ditubuhkan dan kenapa pasukan audit dalam itu melaksanakan tugas dia. Dan antara tugas dia lah, bila dia buat audit, dia kena buat pelaporan. Dan pelaporan tu memang kena take an action. Okay, Eza kat sini kalau yang mungkin saya boleh cadangkan ni lah, mungkin kena buat sedikit, kalau you bukan KUK, maklumlah pada KUKU untuk buat sedikit awareness lah. Awareness ni memang kena sentiasa berlaku, bit by bit.
Okay, bukan dia bagi banyak-banyak macam kita belajar daripada kuasa satu, tak ada. Sebulan mungkin ada sekali, okay, yang bila contohnya ambil peluang waktu apa dipanggil, mesyuarat akademik ke atau mesyuarat yang melibatkan semua staf ke, masa tu bagilah sedikit input daripada unit quality yang berkaitan dengan QMS. Perkara-perkara macam ni kena always highlight lah. Okey, satu lagi, apa yang KUK boleh buat ialah KUK boleh edarkan ataupun maklumkan kita punya ni quality policy enhancement. Quality assurance enhancement policy, QAIP. Ada. Okay, dalam QAIP tu, that one is a policy, you see? That one is a policy. That means management kena patuh kepada polisi itu. So, polisi itu adalah polisi di peringkat university. Itu UITM punya Quality Assurance Enhancement Policy. Yang latest one version 2 pada tahun ni dia orang keluarkan. Inka dalam website Inka ada. Okay? You boleh bagi that particular policy to your management. Dan dia kena patuh kat situ. Okay? Kalau you are from the faculty, kalaulah audit external review datang, okay, kalau external review datang, okay, itu adalah antara perkara yang juga dia lihat lah. Minit mesyuarat kan. Kalau ada minit mesyuarat dia akan tengok apa action. Biasanya kita akan tengok juga biasanya kalau external review ni. Dia punya minit-minit mesyuarat MKSP ni. Okay. Alright, sekejap. Okay, Eza, kalau ada apa-apa nanti tanya lagi Okay, Siti Hajar. Difahamkan persijilan ISO ini boleh dibuat based on scope on processes tertentu yang PTJ tetapkan. Boleh ke jika skop itu dikecilkan lagi kepada proses tertentu sahaja setelah pensijilan diterima? Okey. Alright Hajar. Biasanya kan Hajar, kita bila buat skop pensijilan ISO, kalau pensijilannya kan, dia tak fokus kepada proses-proses tertentu tau. Tetapi dia skop dia kepada sistem. Dia lebih kepada sistem. Dia bigger scale. Okay, bigger scale. Contohnya macam ni. HEA, Hal Ehwal Akademik. Okay. Hal Ehwal Akademik satu department yang besar, betul? So bawah Hal Ehwal Akademik, dia ada kurikulum, dia ada penilaian, dia ada siswazah contohnya. Okay, jadi bila kita buat pensijilan, kita tak buat pensijilan pada HEA sebab kita tahu HEA sangat besar. Tapi kita nak fokus kepada satu je pensijilan, iaitu pensijilan di bahagian penilaian akademik. Itu yang bahagian peperiksaan tu. Okay. So kalau kita lihat bahagian peperiksaan tu, dia adalah satu sistem berkaitan dengan menguruskan urusan-urusan penyediaan kertas peperiksaan. Okay. So kalau kita tengok, dia adalah satu sistem yang mana dalam tu ada banyak proses daripada buat soalan, print soalan, semak soalan, penghantar. So dah ada banyak. Okay, yang itu yes, boleh. Tapi kalau contoh dalam katakan dalam fakulti, you hanya nak buat pensijilan on HEA. Not HEA, apa kalau fakulti? Okay, pentadbiran aja. Tak boleh lah sebab that is not the business of the faculty. The business of the faculty will be kepada HEA. So kalau dia cakap pasal HEA, dia ada kaitan dengan HEP. Contohnya kan. That's why. Dari segi pemilihan skop tu, dia lihat kepada not process tetapi lebih kepada sistem. Combination of processes untuk menjadi satu sistem. Okey, boleh ke skop itu dikecilkan lagi kepada proses tertentu sahaja setelah pensijilan diterima? Okey, maksudnya you dah dapat pensijilan, tiba-tiba you nak kecilkan skop tu. Yang itu you kena discuss dengan you punya pemberi sijil. You buat dengan siapa? Kalau you buat dengan Sirim, kena bincang dengan auditor Sirim tu. Dia akan advise you whether boleh atau tidak. Biasanya kalau dia tidak menjejaskan sistem, boleh. Tapi kalau proses you nak keluarkan itu akan menjejaskan sistem, then dia tak akan agree lah. Okay. Alright. Okay, semua.
Okay, thank you Puan. Boleh je kita invite speaker for income? Boleh je Eza. Call aja Azmah. Okay, ramai dah speaker dekat Inka ni. Ramai dah, kita dah ramai pakar-pakar dah. So jemput je, minta je Inka datang. Buatlah satu session. Bukannya lama pun, sejam setengah. 2 jam lah. Okay, sebab ada banyak soal jawab sikit kan, 2 jam. Okay, jemput speaker daripada Inka. Kita dah ramai pakar-pakar yang boleh bantu. Okay, PTJ. Alright. Okay. Alright. Okay, Syairah dah puas hati dah dia. Okay. Okay, thank you juga Syairah. Okay, for your encouraging punya question. Thank you. Puan Harani, tadi saya terkeluar sekejap. Saya ada satu lagi question. Satu je saya tanya. Apa beza jabatan dengan fakulti dari sudut kualiti? Okey, sebenarnya dia tak ada beza sebenarnya Syairah antara jabatan dan fakulti. Setengah jabatan, setengah fakulti tak adil lah kan, yang dapat jabatan sepatutnya fakulti semualah. Okey, dia macam ni. Dia jabatan of faculty ni dia bergantung kepada macam mana kata fungsi yang ditentukan oleh pentadbiran. Okey. Dia macam tu. Contohnya macam ni. Kata kalau macam MASMED. Ni MASMED kan? MASMED dia bukan fakulti. Nampak? MASMED dia bukan fakulti sebab MASMED tak function as a faculty. Sebab when you are as a faculty, dia ada components yang membolehkan you jadi faculty. Antaranya ialah you kena ada yang berkaitan dengan program akademik. Tapi ada juga yang tak ada program akademik kat branch. Dia panggil faculty. Ada yang tak ada, dia panggil jabatan. So dia tak standardizkan benda tu tau, dari segi kualiti tau. Iya ke? Saya tak pasti Sarah. Saya akan kasih Farah ni. Saya ada investigation buat dah, siap nanti saya cakap dengan you. Okay. boleh. Tak aja lah. Thank you. You kena standardize lah kan. Senang nak buat quality checking. Kalau tak standard susah kan? Betul tak? Yeah. Okay. Understood. Alright. Understood. Thank you. Okay, bye. See you. InsyaAllah. See you. InsyaAllah. Okay. Dr. Cik Putih. Ada pegawai Inka yang boleh kita rujuk ingin mohon pensijilan akreditasi ISO untuk makmal. Okay. Doktor nak go for ISO yang mana doktor? Is it ISO 9001 ataupun ISO yang memang fokus kepada makmal saja? Okay, kalau fokus kepada makmal saja tu kita kena check apa dia standard yang dia guna pakai. Apa standard yang dia guna pakai? Kalau ISO 9001 memang tak ada masalah. Okay, because ISO 9001 ni dia adalah standard untuk pengurusan. So dia agak general, tak kisahlah untuk lab ke untuk apa ke boleh. Okay, tapi kalau katakan makmal you ada standard, contohnya macam ni. Kan sekarang ni saya pun tak berapa mahir jugalah dengan standard-standard dalam ni sebab ada banyak kan. Dia contohnya kalau ICT dia ada standard dia. Okay, macam halal dia ada standard dia. Okay, macam tu lah yang dia ada 19,000 ke 14,000 ke tu. So doktor kena identify dulu actually you nak pensijilan ISO untuk makmal ni adalah mengikut kepada which standard. Tu dia. Okay, then tapi kalau dekat Inka ni kalau standard ISO 9001 tu insyaAllah ramai pakar dia. Tapi kalau standard yang fokus kepada sciences tu tak pasti pula lah doktor, tapi mungkin kita boleh bantu untuk cari orang yang mungkin boleh tolong you. InsyaAllah. Okay. Kak Nolis ada. Okay, thank you Kak Nolis. Thank you for the support. Okay, right. Okay, survey form attendance semua tu I think Azmah akan postkan dekat sini sekali lagi. Biasanya kita memang ada survey form. So daripada survey form tu kita akan anggap dia sebagai attendance I think. Okay, baik. Nanti saya hubungi siapa ya untuk bertanya. Okay, mungkin doktor boleh contact sama ada Dr. Nick ataupun Puan Azmah. Okay, Dr. Nick ataupun Azmah. InsyaAllah, they can help you insyaAllah.
Okay, Alhamdulillah. Yalah, kadang-kadang bila kita ada sharing session macam ni, barulah kadang-kadang kita ada peluang untuk nak tanya perkara-perkara yang ada kemuskilan. Macam saya pun, walaupun agak lama lah juga dah berkecimpung dengan implementation of standard ISO ni, tapi still actually learning process itu berterusan. Kejap. Alhamdulillah. Okay, ada ni respon daripada Puan Junaidah Mak Yusof. Kalau untuk makmal ISO 17,000, 17025. Okay, jadi mungkin Dr. Cik Putih mungkin boleh Google dulu apa itu standard ISO 17,000 ni. Okay, mungkin boleh dapatkan sedikit basic understanding lah apa benda dan sebagainya requirement ni. Puan Junaidah ada pengalaman ke untuk standard ni? Kalau ada mungkin boleh share dengan Dr. Cik Putih kita. Alright, so when kita bercakap tentang ISO ni, kita kena melihat dia dengan perspektif yang positif lah sebenarnya. Okay. Kenapa? Kerana dulu kita di ITM ni kita bermula pada tahun 2003. Sebenarnya far away. Sebelum tu pun dah ada komitmen ataupun pendedahan kepada penggunaan standard ni. Sebenarnya standard ni banyak boleh membantu kita untuk nak mengemaskan cara kita bekerja dan juga menguruskan. Hanya kita perlu memahami bahawa dengan adanya standard ISO 9001 ni bukan bermaksud kita ada dua cara pengurusan yang berbeza. Tak. Ini sepatutnya kita kena beranggapan bahawa kita bila mengurus sesuatu pengurus PTJ ataupun sesuatu organisasi, kita hanya ada satu aja pengurusan. Tapi hanyalah pengurusan kalau di ITM ni kita sangat ditekankan untuk mengurus menggunakan pendekatan yang digariskan oleh standard ISO. Itulah dulu kita fokus kepada quality, manajemen sistem kita fokus kepada business kita lah, teaching and learning. Sebab tu dulu mula-mula 2003 sampai 2005 tu kita go all out dengan fakulti dan juga kampus cawangan. Sebab memang kita pengurusan pengajian tinggi. And then barulah lepas pengalaman daripada situ barulah kita go for pensijilan corporate. And then after few years kita dapati bahawa kos pun makin meningkat dan kita rasakan bahawa kita boleh actually-nya membudayakan dia. Sekarang ni kita dalam kes mengaplikasikan ataupun dah membudayakan lah pengurusan. Tapi of course tak perfect lah. Okay, because kenapa? Orang yang datang bekerja ni pun ada yang nak pencen, and then ada yang baru. So learning process itu tetap akan berlaku. Itu je lah. So kena be very positif sebenarnya. Kita jangan rasa bahawa ISO ini susah orang. Dulu mula-mula habis ISO, semua orang akan cakap, buat ISO ini susah orang. Tak, sebenarnya dia nak bagi senang orang sebenarnya. Dia nak memudahkan kita sebenarnya. Sebab kita bekerja dengan cara berperaturan. Okay. Alright. Okay. So Alhamdulillah saya rasa dah tak ada lagi soalan, rasanya penat jugalah you all, dah 2 jam lebih dah 2 jam dah kita sambung online ni. Okay, dah mendengar saya bercakap selama 1 jam suku. Okay. Tapi saya berharaplah insyaAllah semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga memberi manfaat kepada saya. Okey, saya minta ampun, minta maaf sekiranya ada salah dan silap dan pasti semasa saya menyampaikan maklumat ini. Dan saya juga sentiasa ingin belajar sama seperti tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Okay, semoga Allah permudahkan segala urusan kita dan merahmati segala usaha kita, insyaAllah. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Hairani Wahab kerana telah menyampaikan sisi kursus yang sangat jelas dan diharapkan semua peserta faham dan sama-sama ambil ilmu yang diperolehi untuk manfaatkan di fakulti ataupun PTJ masing-masing. Sukacita saya ingatkan bahawa semua peserta dimohon untuk mengisi soal selidik Survey Monkey kerana daripada soal selidik itu kami akan cuba menambah baik aktiviti latihan yang dianjurkan. Kepada peserta yang belum mendaftar, pautan pun saya telah beri untuk saya logkan ke dalam jam latihan guna Google Form yang saya telah hantar dalam ruangan chat. Okey, setakat ini sahaja telah pun berakhir mulai siri 1 sehingga siri 4 ISO 9001-2015. Mana-mana PTJ yang tak dapat join daripada siri yang pertama, insyaAllah kami akan cuba compile video rakaman daripada siri 1 sehingga siri yang keempat untuk kami edarkan kepada peserta. Itu sahaja daripada pihak Inka. Mohon maaf ada sebarang kekurangan. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah pada sesi kursus yang akan datang. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.